Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan lagi usia kita, masih lagi memberi kesempatan, waktu dan kesihatan kepada kita untuk kita duduk bersimpuh dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan sepenuh-penuhnya selama mana kita masih hidup di muka bumi Allah SWT ini. Maknanya kita mengisi masa kita dengan menuntut ilmu dan juga mengamalkan ibadah dan melakukan segala ketaatan kepadanya. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan dengan keberkatan bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, dan juga berbetulan dengan Yaumul Arafah, mudah-mudahan memberi keberkatan kepada kita apatah lagi kita duduk dalam majlis ilmu, yakni majlis ilmu, majlis yang disebut sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tapik pun dah baru kan, raudhah. Jadi dua raudhah lah. Raudhah kapek, raudhah majlis ilmu insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Iaitu perbahasan berkenaan dengan menjaga 7 anggota daripada melakukan maksiat. Kita masih lagi membicarakan tentang anggota yang berkaitan dengan lidah, iaitu pada muka surat 112, nota kat bawah tu, nota yang nombor 2. Sebagai tambahan di sini kita sebutkan beberapa perkara yang mengharuskan seseorang mengumpat orang lain. Sebelum ni diceritakan tentang berdosa orang mengumpat, tapi ada perkara-perkara tertentu yang diharuskan seseorang itu mengumpat, maknanya menceritakan hal orang lain kepada orang lain. Itu ada 6 kat sini, ada 6 perkara ni. Kalau ada 6 perkara ni, maknanya diharuskan perbuatan menceritakan sesuatu tentang orang lain kepada orang lain. Kalau tak ada 6 ni, maknanya terlibat dengan dosa mengumpat lah. Yang pertama, ketika mengadukan hal kezaliman orang lain terhadap kita di hadapan hakim dan seumpamanya, maka ketika itu kita bolehlah menyebut keaibannya. Maknanya kita dizalimi, kita orang yang dizalimi, orang yang mazlum, dizalimi, maka kita ceritakan hal kezaliman orang lain yang dilakukan terhadap kita tu di hadapan hakim, kita dengan polis ke dan sebagainya, pihak berkuasa. Ketika kita mencerita tu tak termasuk dalam dosa mengumpat. Sebab kita dizalimi. Dizalimi. Apa-apa sahajalah kezaliman yang berlaku, terceritakan kepada orang lain, kepada hakim, pihak berkuasa dan sebagainya, tak termasuk dalam mengumpat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diharuskan ialah ketika bermusyawarat ataupun bermusyawarah
untuk memperbaiki kesalahan seseorang, maka bolehlah kita menyebutkan kesalahannya di hadapan orang yang datang membantu kita memperbaikinya. Contohnya dalam qaryah kita, tempat kita, kawasan kita lah, kan, ada orang yang contohnya selalu sangat tak datang Jumaat misal, ataupun berlaku maksiat dan sebagainya. Jadi maknanya kita cerita hal orang tersebut dalam mesyuarat masjid misalnya, macam mana kita nak selesaikan masalah orang ni, nak bantu, nak ni apa semua. Jadi maknanya kita cerita tu dalam mesyuarat tu tak dikira sebagai mengumpat, tak dikira dosa mengumpat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita minta fatwa daripada mufti, maka bolehlah kita menyebutkan kesalahan orang yang terbabit dengan soalan kita. Kita tanya fatwa hukum kepada mufti. Contohnya bila berlaku si fulan ni dia buat gini, apa hukumnya dan sebagainya. Kita tanya kepada mufti. Maknanya kita terpaksa cerita hal orang tersebut kepada mufti, kepada orang yang kita minta fatwa. Ketika itu tak dikira sebagai dosa mengumpat. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika kita melarang orang banyak supaya mereka jangan terikut-ikut dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang salah, maka terpaksa kita menyebutkan kesalahan orang yang berkenaan supaya orang ramai jangan tertipu dengannya. Maknanya tahzir. Contohnya ada satu ajaran sesat, orang sesat bawa satu ajaran sesat, ataupun orang bawa satu ajaran yang salah dan sebagainya lah. Jadi kita cerita di hadapan orang, contohnya waktu kuliah kita cerita, jangan ikut si fulan ni, dia ni bawa ajaran yang salah, sesat dan sebagainya. Kita cerita itu tak dikira sebagai dosa mengumpat, kerana kita nak nak mengingatkan orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan orang tersebut. Ini tak dikira sebagai satu kesalahan. Yang kelima, ketika menyebut seseorang yang telah kita kenali dengan aibnya, seperti kita menyebut seorang yang masyhur dengan nama Udin Pincang dan sebagainya. Ini yang saya sebut yang lepas. Maknanya dia dikenali dengan aibnya, contohnya aib pada tubuh badan dia ke, ataupun aib dengan perangai dia ke, dia dikenali yang macam tu, kan? Dan dia redha, dia maknanya dia tak marah, tak ada masalah, memang dia dikenali macam tu, maka tak dikira sebagai dosa mengumpat. Maknanya yang gelaran-gelaran ni, Udin Pincang ke, kalau dulu kat tempat saya tu kan, di utara lah, Ismail Kerbau nama dia. Pasal apa? Dia perangai tak elok lah, macam kerbau Jadi dapatlah gelaran Ismail Kerbau. Itu tak dikira sebagai dosa mengumpat. Dan lain-lain lah. Kemudian yang keenam, menyebut kesalahan seseorang yang sudah tidak malu menzahirkan kefasikannya ataupun kemaksiatannya, seperti orang yang suka meminum arak di hadapan orang ramai. Sekarang ni banyak kan orang pamer maksiat, tak kira lah dalam TikTok ke TikTok apa semualah, yang dia suka pamerkan maksiat. Dia buat satu tu perkara maksiat, tapi suka tunjuk dengan orang, buka aurat ke apa semua tu, itu maksiat lah. Itu maksiat. Dia tak malu menzahirkan perbuatan tersebut di hadapan orang ramai. Maknanya kalau dah dalam media macam TikTok apa semua tu, dikira hadapan orang ramai lah. Orang ramai tengok kan, dah. Maknanya bila kita sebut tentang kesalahan orang tersebut, tak dikira sebagai mengumpat ataupun dosa mengumpat. Lainlah kalau dia buat sembunyi-sembunyi, dia buat seorang-seorang, dia tutup perbuatan aib dia, kita tahu, kita tak boleh cerita dengan orang. Kita nasihat dia seorang-seorang, kita tak boleh cerita dengan orang. Kalau cerita juga dengan orang, tu dikira dosa mengumpat. Tapi dia sendiri yang suka pamerkan perbuatan, dia dah tak rasa malu dah. Dia buat perkara maksiat tu, patutnya dia rasa malu, tapi dia tak rasa malu. Dia bangga lagi tunjuk dengan orang. Bangga lah tu kalau dah sampai macam tu, bangga. Maka kita boleh cerita hal orang tersebut kepada orang lain sebagai iktibar ataupun sebagai sempadan. Jangan ikut orang ni. Orang ni tak bagus buat maksiat, tunjuk dengan orang tak dia rasa bangga dengan maksiat dia. Kita boleh cerita.
tak termasuk dalam dosa mengumpat. Jadi 6 perkara ni saja yang diharuskan untuk mengumpat seseorang dan tak dikira sebagai dosa mengumpat. Baik, yang keempat yang berkaitan dengan lidah. Dosa lidah iaitu apa? Berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Apa yang berlaku sekarang? Suka berdebat, bertengkar, bantah perkataan orang lain. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya atau menyentuh hal-hal pribadinya. Kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalu tidak terlepas daripada memuji diri sendiri. Maknanya dalam perdebatan ni, pertengkaran ni, pertama kalau tak ada hujah, dah habislah hujah, mati akal, tak ada hujah, maka dia mulalah akan memperbodohkan orang lain. Dia cerita hal-hal peribadi orang lain, mungkin dia akan timbul macam tu. Bila dah tak ada hujah, dia akan membunuh karakter lawan dia. Dia dah tak ada hujah, tak ada apa, dia akan bunuh karakter lawan dia supaya dia naik, supaya dia duduk di atas, maka dia akan buat perkara tersebut. Ini semua ada perkara yang membawa kepada dosa. Kemudian dalam pertengkaran, perdebatan tu tak terlepas daripada puji diri sendiri. Hebat apa semua kan, tak lepas daripada puji diri sendiri dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban, dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian, pandai bercakap, pandai berhujah dan sebagainya lah, dan ilmu pengetahuan. Ini semua tak terlepas daripada orang yang terlibat dengan perdebatan, pertengkaran. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan. Bila ada yang tak puas hati, kalah hujah, mati hujah, tak ada hujah, dia akan timbulkan permusuhan. Dia akan buat create satu benda yang boleh membunuh karakter lawan dia dan sebagainya. Ungkit cerita-cerita lama, buka balik aib-aib yang lama, yang orang tak tahu pun dan sebagainya. Itu berlaku. Kerana engkau tiada bertengkar dengan orang jahil kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada satu masa nanti. Ini kalau berdebat, bertengkar dengan orang jahil, orang yang ada penyakit hati. Penyakit hati bukan nak cari kebenaran. Berdebat ni bukan nak cari kebenaran, nak cari menang kalah. Jadi maka akan timbullah penyakit-penyakit hati, dendam, bermusuh dan sebagainya. Dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis sabar. Kalau dia orang yang sabar sekalipun, kalau selalu sangat berdebat tepat, kalau dia selalu kalah hujah dan sebagainya, lama-lama kesabaran dia tu pun ada had dia. Ada had dia. Dan akan marah kepadamu dan akan timbul benih-benih kedengkian dalam hatinya. Ini tak dapat dielakkan. Maknanya bila hilang sabar dia akan marah dan dia akan dengki. Timbul kedengkian terhadap lawan dia. Oleh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqun, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah." Siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran, perdebatan sedangkan ia adalah di pihak yang salah, Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah rumah di tepi syurga. Maknanya dia tinggalkan pertengkaran tu, perdebatan tu, dengan dia insaf diri bahawa dia memang ada salah. Dia tinggalkan, dia tak nak debat. Buat apa dia nak teruskan debat pertengkaran tu? Sebab memang ternyata dia salah, dia insaf, dia sedar diri. Maka Allah Ta'ala akan bina untuk dia sebuah rumah di tepi syurga. Orang yang macam ni. Dan sesiapa yang sanggup meninggalkan bertengkar sedang ia adalah berada di pihak yang benar, kalau dia berada di pihak yang benar sekalipun, ditinggalkan pertengkaran, perdebatan itu, Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah syurga di tempat yang tinggi dalam syurga. Dalam syurga tempat yang tinggi lagi, dalam syurga tu, walaupun dia berada di pihak yang benar. Kerana dia menimbang di antara maslahah dengan mafsadah dia, buruk baik dia, mana yang lebih banyak. Bila ditimbang buruk tu lebih banyak, maka dia tinggalkan.
Nak lagi orang yang berdebat dengan dia tu bukan nak cari kebenaran, nak cari menang kalah. Maka lebih baik jangan berdebat, tinggalkan. Kerana apa? Kerana keburukan tu lebih banyak daripada kebaikan. Maka Allah Ta'ala akan bina untuk dia sebuah rumah yang tinggi dalam syurga. Dan janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan, kerana syaitan selalu mengatakan, ini tipu daya syaitan, engkau mesti bertengkar dengan mereka kerana engkau adalah memperjuangkan kebenaran. Walaupun memperjuangkan kebenaran, tak semestinya bertengkar, tak semestinya berdebat. Bukan cara macam tu untuk menyatakan kebenaran, tak semestinya. Ada banyak cara yang lain lagi. Kerana dan berlemah lembut di dalam hal ini. Maknanya kalau tak berdebat, tak semestinya menunjukkan bahawa lemah ataupun kalah. Tak semestinya. Apatah lagi apabila berdebat, yang jadi hakimnya adalah netizen, orang jahil, juhala. Tu sampai ke sudah. Tak selesai masalah. Betul? Kalau betul-betul nak cari kebenaran, orang yang jadi hakim tu mesti orang yang alim. Pihak ketiga tu, orang yang menilai antara dua perdebatan tu, mesti orang yang alim, orang yang muktadil, orang yang adil. Bukan orang awam. Bukan orang awam. Ini orang awam jadi hakim. Itu yang bercelaru. Takkan selesai masalah. Sebab tu dalam ni Mazali anjurkan nanti berdebat tu mesti buat dalam tempat yang tertutup, supaya tak menimbulkan banyak kerosakan. Sebenarnya dengan helah ini syaitan telah banyak menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka terjebur di dalam kejahatan, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat kebaikan. Ini cara halus syaitan nak menyesatkan manusia. Syaitan dengan tipu dayanya sentiasa berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Dia nak tampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan, dihias-hias tu seolah-olah nampak tu kebaikan, padahal itu adalah kejahatan. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah diperdayanya itu. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik. Ni kena gariskan bawah tu. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, iaitu di hadapan orang yang memang mahu menerimanya, maknanya nak cari kebenaran. Dan mestilah dengan nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar, kerana nasihat itu mempunyai cara yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Sebab tu dalam Quran disebut apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat, berhujah dengan cara yang lebih baik, ahsan. Wal mau'izatu bil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Bukan dengan cara bertengkar dan sebagainya. Ini kalau orang nak cari kebenaran. Memang niat nak cari kebenaran, insya-Allah dia akan jumpa kebenaran. Tapi kalau niat nak cari menang kalah, takkan jumpalah kebenaran. Dia orang kalau dia nak cari kebenaran, kalau dia kalah kerana dia salah, maka dia akan redha terima. Kalau dia menang kerana dia menang atas dasar dia benar, maka dia tak akan memperolok-olokkan lawannya yang kalah. Tu cara yang betul. Kalau tidak, maka nasihat itu akan berbalik menjadi fadhihah, pembongkaran aib orang lain. Maka jadilah kerosakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maknanya kalau debat tu bukan nak cari kebenaran, saling nak menjatuhkan antara satu sama lain, maka itulah banyak kerosakan. Membongkar aib-aib orang. Si A bongkar aib B, B bongkar aib A. Macam itulah akan berlaku. Tak akan selesai masalah. Sebab tu kalau nak berdebat, kena insaf, kena sedar diri. Maka sesiapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang ini zaman Imam Ghazali, apatah lagi zaman selepas daripada itu, zaman kita, pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar. Zaman dulu ulama dia suka berdebat, debat. Tapi debat ulama dulu dia ada hujah, ada rujukan maraji' dia, kitab-kitab dia. Zaman sekarang lain.
Dan suka berdebat. Suka berdebat dan susahlah dia untuk berdiam kerana ulama usuk. Ini ulama yang jahat. Kalau dia ulama akhirat tu lain, ini ulama usuk, ulama yang jahat. Kerana ulama usul telah mengatakan bahawa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji. Ulama usul dia sukalah bertengkar sebab dia anggap itu satu perbuatan yang terpuji. Sedangkan ulama akhirat tak suka. Bertengkar ni tak suka kerana banyak kerosakannya. Muzakarah tu lain. Muzakarah lain. Munaqasyah tu lain. Bertengkar ni lain. Bertengkar ni memang nak menang. Tak ada insaf. Kalau dia muzakarah, dia memang bukan nak cari kemenangan, nak cari kebenaran. Dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Mana siapa yang boleh kemukakan hujah, hebatlah. Hujah-hujah itu memberansangkan, itu dikira hebat. Maka hendaklah kau lari daripada mereka, yakni ulama usuk. Kalau zaman sekarang ni orang-orang suka yang menggalakkan ni lah, berdebat dan sebagainya. Ini seperti engkau lari daripada harimau. Lari. Jangan duduk bersama. Dan ketahuilah bahawa pertengkaran itu adalah salah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahan manusia. Murka Allah Ta'ala turun, bukan jadi rahmat, jadi kemurkaan. Dan kemarahan manusia, sama-sama manusia jadi pemarah, jadi memarah, benci, membenci dan sebagainya. Baik, yang kelima, maksiat lidah yang kelima ialah memuji diri sendiri. Puji diri sendiri. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih, suci. Sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya. Maknanya jangan puji sendiri. Kalaupun ada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita syukur seorang-seorang. Tak payah cerita dengan orang. Tak payah cerita dengan orang. Syukur sendiri-sendiri. Syukur ya Allah, kau jadikan aku baik macam ni. Dah syukur. Tak payah cerita dengan orang. Tak payah bangga-bangga dengan orang lain. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Puji sendiri. Puji sendiri ni ialah kebenaran yang buruk. Maknanya apa yang dipuji itu betul ada pada dia, tapi satu kebenaran yang buruk. Tak perlu diungkapkan pada orang lain. Dan ketahuilah bahawanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia. Mana di sisi manusia itu, seseorang kalau dia puji diri sendiri di sisi manusia, harga diri itu jatuh. Nilai muruah diri itu jatuh. Orang tak suka. Tanyalah siapa-siapa pun, suka tak orang lain puji depan kita? Tak suka. Tak suka. Kita semua orang akan anggap tu macam mana? Macam jelek lah. Panggil tak elok. Orang tak sukalah, tak suka puji di sini. Dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka. Sebab apa? Sebab bila ada aja, bila puji di sini, dia akan rasa itu adalah daripada dia. Aku berjaya ni sebab aku buat ni sebab dia. Padahal semua tu kurniaan Allah SWT. Dia jadi baik ke, dia kaya raya ke, apa semua, dia senang ke, semua tu datang daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau puji di sini, akan turun kemurkaan Allah Ta'ala dan manusia tak suka. Apabila engkau mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambahkan martabatmu di sisi orang lain, cuba engkau lihat ketika ada orang lain memuji dirinya sendiri di hadapanmu. Maknanya cuba tengok kalau orang lain puji diri dia depan kita, ataupun dia cerita hal anak pinak dia depan kita. Anak dia bagus, isteri dia bagus. Kita suka tak suka? Adaknya orang tak suka. Kalau adat dia macam tu, kita cerita dengan orang lain pun macam tu lah tanggapan orang lain. Orang tak suka. Kecuali orang tanya kita, anak aku bagus lah, bagi tips sikit macam mana dia boleh. Itu masa tu kita boleh cerita. Macam ni. Tapi kalau nak puji di sini tu jangan mula puji di sini depan orang lain. Orang tak suka.
Tapi kalau orang tanya kita, kita bolehlah berkongsi sekadar yang sekadar yang sepatutnya lah. Jangan lebih-lebih. Ketika itu barulah dinamakan kita apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maknanya nikmat tu kita kongsilah nikmat tu. Tapi bukan puji sini. Ia menyebut kelebihan pangkat dan hartanya. Contohnya sebut pangkat. Dia sekarang dah naik jadi ini ataupun harta dia dah banyak sekian, cerita tengok apa orang. Kalau dia cerita depan orang yang setara dengan dia pun sama juga, orang tak suka juga. Ataupun cerita dengan orang yang lebih rendah dari dia, lagilah orang tak suka. Ketika itu engkau akan merasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Tak boleh terima. Seakan-akan engkau menerima satu bebanan yang sangat berat. Rasa nak cepat-cepat berpindah tempat dari situ. Macam itulah ibarat dia. Setelah itu lidahmu akan mencacinya sebaik saja ia beredar dari sisimu. Adatnya macam itulah. Semua nak cerita dia baru semualah. Macam itulah. Akan jadi macam tu. Nah, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Samalah kalau kita puji diri kita depan orang lain. Mereka sebenarnya mencela engkau dalam hati. Dalam hati tu dah panas. Dalam hati dah panas. Dah rasa tak suka dah. Ketika engkau masih berada di hadapan mereka, kemudian mereka akan mencela engkau pula apabila engkau beredar dari sisi mereka. Bila dah tak ada depan, barulah maknanya cela di belakang. Di hadapan ni memanglah nampak tak ada apa dalam hati tu. Sebab apa? Sebab kita puji diri sendiri. Jadi kalau depan orang ni lebih baik merendah diri. Mengaku banyak kelemahan itu lebih baik. Jangan sikit-sikit kitalah yang terbaik dan sebagainya tu jangan. Kalau pun kita terbaik, senyap-senyap sudah, seorang-seorang sudah, bersyukur dengan Allah SWT. Itu nikmat tu. Tak cerita dengan orang. Yang keenam, melaknat. Dosa lidah ni adalah melaknat. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, sama ada binatang atau manusia. Celaka kau batu. Dia yang salah tersepak batu tu, batu pula celaka. Kan? Itu banyak berlaku. Kan? Jangan cela. Hatta binatang tu binatang yang haram sekalipun. Memanglah binatang tu dia cakap lagi kan? Kan? Macam mana kalau binatang tu cakap, ya memang aku tu. Kalau dia boleh cakap. Jadi jangan cela, jangan laknat. Allah Ta'ala jadikan yang halal ataupun yang haram binatang tu ada hikmah-hikmah dia. Ada hikmah-hikmah dia. Jangan laknat dia. Sebab apa? Kalau kita laknat makhluk Allah Ta'ala ni, baik manusia, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, kita laknat siapa sebenarnya? Kita laknat siapa? Hakikat dia. Dia yang buat. Itu af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Allah ciptakan. Hikmahnya kita tak tahu, ada hikmah dia. Tiba-tiba kita pergi laknat perbuatan dia. Murkalah Allah Ta'ala. Contohlah, ada orang dia buat satu benda, satu ciptaan, kan, buat meja ke buat apa ke, cantik ke tak cantik, kita laknat. Apa buat meja macam ni, apa buat kapet macam ni, contohlah. Marahlah dia, kan. Ini kan pula Allah SWT, dia yang buat. Jadi kita jangan laknat. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli qiblat seorang muslim bahawa ia telah menjadi kafir. Ni yang banyak berlaku masa sekarang. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit munafik, fasik, bid'ah dan lain-lain. Tak boleh, jaga lidah. Kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatinya. Sebab itu berkaitan dengan i'tiqad dalam hati dia. Jadi jangan cepat sangat menghukum. Sebagaimana dikisahkan bahawa Imam Hasan Al-Basri, ulama Basrah, Imam Hasan Al-Basri pada satu ketika sebelum dia jadi seorang ulama yang hebat,
satu ketika dia lalu di tepi sungai Furat di Iraq, dia nampaklah seorang lelaki dan seorang perempuan duduk berdoa tepi sungai Furat. Tengok pandangan cantik. Di tepi itu, di tepi dua orang makhluk Allah Taala ni, ada satu botol yang dia nampak macam botol Arab. Duduk situ. Lalu dia sangkalah dua orang hamba Allah Taala ni sedang buat maksiat, sedang minum arak. Sedang berdoa berkhawat minum arak. Kemudian ditakdirkan oleh Allah SWT, ada orang naik sampan apa semua di Sungai Furat tu. Dia punya sampan dia terbalik. Dia terbalik, orang terkapai-kapai kelemasan kan. Jadi lelaki yang duduk di sebelah perempuan tadi, dia terkejut, dia selamatkan beberapa orang. Mana ramailah yang dapat diselamatkan oleh dia. Sedangkan Hasan Basri ni dia dapat selamatkan seorang saja. Maka lelaki tadi mengatakan kepada Hasan Basri, perempuan yang berada di sebelah aku ni adalah ibuku, dan botol yang kau tengok tadilah botol air biasa. Mana kata orang lelaki ni bukan orang sembarang, orang hebat juga. Mungkin wali Allah, kekasih Allah. Kalau tak dia nak tahu mana kan. Jadi apa yang kau sangkakan tadi tu tak betul, kata dia. Tak betul. Kemudian Hasan Basri pun dia istighfar, minta maaf, dia bertaubat. Taubatlah sebab dia sangka buruk tadi. Dia dah menjatuhkan hukum terhadap orang tersebut. Oleh sebab tu bila kita tengok sesuatu perkara secara zahirnya, kalau kita tak pasti, senyapnya, jangan cakap apa. Tengok ni jangan sangka buruk. Kecuali perkara tu memang dah pasti, memang confirm. Memang confirm dua orang ni berjalan memang tak ada ikatan perkahwinan. Confirm. Kita kenal budak ni siapa-siapa. Kita pasti. Itu barulah kita boleh ambil tindakan seterusnya dan sebagainya. Tapi kalau kita tak pasti, tahu-tahu dia berjalan tu si kedua ketiga tu, contoh. Ini tak pernah tengok pun perempuan ni, contohlah, kan? Jadi maknanya jangan menghukum satu perkara selagi mana kita tak pasti dengan perkara tersebut. Contoh yang berlaku lah dulu, berapa bulan yang lepas berlaku satu kemalangan kan. Lori trailer langgar sebuah kereta. Kan, kereta tu remuk lah belakang tu, tapi dia punya pemandu kereta apa semua tu, penumpang memang tak ada kecederaan lah. Tapi driver lori ni tengah duk cungak-cungak. Cungak. Dia pun ambil video. Dia katalah orang ni mungkin mabuk lah apa semua, macam-macam tu lah. Dia tersebar. Bila tersebar, orang yang tahu hakikat cerita orang tu, orang kata dia ni ada sakit jantung. Nampak tak dia punya kesan dia? Bila orang tu dah mati, nak minta maaf siapa? Jadi sebab apa? Sebab cepat sangat menghukum. Patutlah tolonglah orang tu dulu. Orang tu tengah nazak apa semua kan, tolong apa semua. Jangan cepat menghukum. Jadi kalau dah video tu, boleh ke kita nak pergi padam? Dah tersebar, memang tak boleh nak padam. Tanggunglah sampai sana. Tu bahaya dia. Bahaya. Zaman sekarang ni sangat-sangat bahaya. Semua orang dia nak ambil video tu kan, nak tolong orang. Macam juga berlaku kat Sarawak itu kan. Accident. Dia ambil video tu. Orang tu dah berdarah dah apa semua. Tak tolong. Patutnya tolong dulu. Manusia zaman sekarang. Penting di sini. Jadi jangan cepat menghukum ahli kiblat. Ahli kiblat ni maknanya orang yang beriman, yang ada iman dalam hati dia, jangan cepat hukum dia. Dengan istilah-istilah yang berat. Kafir, bid'ah, masuk neraka, munafik ni istilah yang berat. Istilah yang boleh menggugurkan kedudukan dia sebagai orang Islam. Itu berat. Sebab kalau sebut orang tu kafir, hukum dia bunuh. Dia lah, kalau dia menjatuhkan hukum orang tu kafir, maknanya dari segi agama orang tu boleh dihukumkan bunuh. Kalau betul-betul kafir, contohnya murtad, keluar dari Islam, boleh dihukumkan bunuh. Jadi jangan cepat sangat menghukum. Sebab tu golongan yang golongan yang ekstremis seperti Daesh kan, yang berlaku di negara-negara Arab, yang membunuh orang-orang Islam sama-sama itu. Sebab apa? Sebab dia inilah tadi, cepat menghukum, cepat menjatuhkan hukum terhadap orang lain. Maka dia ambil tindakan yang agresif, bunuh orang tu.
Sebab dia anggap orang tu dah terkeluar daripada Islam. Dia buat perkara yang amalan ahli neraka. Ni jangan. Jangan. Kalau pun betul-betul kita ada undang-undang, kita ada peraturan, maknanya biarkan pihak berkuasa yang menyelesaikan perkara tersebut. Jangan kita ambil tindakan yang dengan melulu. Samalah macam kita tangkap pencuri, tangkap apa kan. Bolehlah nak belasah dia sikit, tapi jangan sampai teruk sangat. Sampai mati apa semua tu. Tu dah jadi kes polis. Yang melibatkan undang-undang. Jangan ambil tindakan yang melulu. Samalah seperti mana yang maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Perkara i'tikad tu dia dengan Allah. Tapi zahir hukum, zahir kita boleh hukum secara zahir, tapi nak kena pastikan dulu. Kan? Contohnya dia pergi satu tempat, dia buat satu perkara, adakah perbuatan yang dia buat tu salah dari segi agama? Kena nilai dulu. Salah ke tidak apa semua. Dia i'tikad tu macam mana, kan? Atau kena tanya dia lah. Contoh dia pergi satu tempat. Kalau dia, contohlah dalam masjid sekalipun, dia semayang menghadap di tiang tu, kan? Kalau dia i'tikad dia sembah, jatuhlah hukum dia. Tapi itu nak kena tanya, sebab tu benda dalam hati kan. Kita kena tanya dulu. Menghadap di tiang ni sembah tiang ke apa? Memang dia sembah, katakanlah. Baru boleh dihukum. Tapi tak boleh ambil tindakan sendiri. Kena bawa pergi agama semua kan. Kalau dia betul i'tikad macam tu lah. Tapi tak adalah berlaku macam tu, contoh kan. Kena tanya dulu. Tanya dia. Kena selidik. Tak boleh hukum macam tu saja. Dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya kepada engkau, kenapa engkau tak melaknat si fulan bin si fulan, dan kenapa engkau diam dari menyebut kejahatannya. Di akhirat nanti Allah tak akan tanya kenapa kau tak laknat dia. Sebab tu harta Fir'aun sekalipun, harta iblis pun tak perlu kita nak hari-hari nak sebut laknatullah, tak perlu. Kerana tak akan ditanya. Kalau kita tak sebut pun, contohnya iblis laknatullah, tak sebut pun macam tu, memang dia dah terlaknat dah. Sampai bila-bila tak perlu sebut pun. Dan itu tak akan ditanya. Bahkan engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis semua hidup. Semua hidup kita tak pernah keluar daripada mulut kita iblis laknatullah, tak pernah sebut. Allah tak akan tanya. Dan tak akan jadi satu kesalahan pun. Sama ada kita sebut ke kita tak sebut, memang dia dah terlaknat sampai bila-bila. Engkau tidak akan ditanya dengan demikian itu pada hari kiamat nanti. Allah tak tanya. Allah akan tanya soalan lain, bukan tanya soalan tu. Yang Allah akan tanya tu amalan kita dan sebagainya. Contohnya tak datang majlis ilmu, tu kan ditanya lah, kenapa kau tak datang majlis ilmu? Jangan kau patut datang majlis ilmu, contoh dia. Itu akan ditanya lah. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya kenapa engkau melaknat dia. Allah tak tanya kenapa kau tak laknat dia, tapi bila dah laknat orang, Allah akan tanya kenapa kau laknat dia, apa hujah dia, apa alasan dia. Masa tu kena jawab lah. Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk Allah Ta'ala ni, baik dia jahat macam mana pun, jangan laknat dia. Janganlah laknat. Ni kadang-kadang ada orang bila dia duduk di satu kedudukan yang tinggi, dia bawa pembawakan tu masyarakat ikut. Fir'aun laknatullah, Kamal Atatürk laknatullah dan sebagainya. Jangan. Walaupun dia jahat macam mana pun, jangan laknat dia. Tu urusan dia dengan Allah. Dia jahat tu, kita cerita hal jahat dia, tak apalah, dia memang jahat, nak ambil iktibar kepada manusia yang lain. Tapi jangan sampai laknat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang rendah, yang tak sedap. Ini akhlak Rasulullah. Makanan yang tak sedap pun tak pernah cela makanan tu. Apalah makanan macam ni ke makanan? Ada orang dia sanggup ambil video, masuk dalam Facebook, ambil gambar kan, dia cela makanan. Dia beli makanan tu dekat penjual, makanan tu tak sedap, dia cerita dengan orang tak sedap, cela makanan. Tu bahaya. Kalau dah tak sedap, habis kat situ sudahlah, tak payah nak pergi sebar-sebarkan pada orang lain. Ataupun kalau contohnya beli makanan kurang garam,
tambah garam. Apa yang susahnya? Betul tak? Apa yang susahnya? Dia buat payah boleh. Benda mudah aja. Jangan buat payah. Kalau beli contohnya nasi lembik tak boleh makan, bagi orang yang boleh makan. Tapi kalau pergi beli kat kedai tu memang hari-hari, tuan kedai tak letak garam, tu pun masalah lah. Kena cerita dengan tuan kedai tu, jangan cerita dengan orang lain. Cerita dengan tuan kedai tu. Cerita dengan tuan kedai. Kalau kita cerita dengan orang lain, tak selesai masalah. Bahkan boleh mengganggu bisnes dia. Satu hal pula. Hatta kalau contoh isteri masak tak sedap pun, cakap je lah sedap. Cakap je lah sedap. Dia dah penat-penat masak kan. Ataupun kalau kita sendiri boleh pergi tambah garam ke apa ke, kita sendiri yang tambah. Jangan banyak serengih lah, kata orang. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya. Ini Nabi, baginda akan makan. Dan apabila baginda tak berkenan, baginda akan meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Maknanya Nabi, kalau Nabi suka, contohnya Nabi suka bahagian kambing tertentu apa, bahagian dia Nabi suka, Nabi akan makan. Makan dengan maknanya dengan sesuai lah. Maknanya akan makan dengan selera lah. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan tinggal. Nabi tak akan mencela. Contohnya satu ketika sahabat sediakan makanan yang dalam makanan itu ada bawang mentah, kan? Nabi tak makan bahagian tu. Jadi sahabat tanya, kenapa Rasulullah tak makan? Rasulullah kata bawang mentah yang tak dimasaknya makruh hukumnya, maka Nabi tak makan. Sejak daripada itu sahabat dia pun tak makan. Mana kalau nak makan juga dia akan masak. Dia akan makan mentah-mentah. Begitu juga bila dibawa kepada Nabi dhab ni kita panggil istilah biawak padang pasir. Sebenarnya bukan biawak, dhab cuma nak bagi faham saja sebab rupa dia lebih kurang. Sebenarnya tak boleh panggil biawak sebab biawak lain kan. Kita panggil dhab lah. Maknanya Nabi tak makan dhab. Nabi kata kat tempat aku tak ada dhab, maka Nabi tak makan. Tapi Nabi tak larang sahabat makan. Ni bab makanan ni. Contoh orang Semenanjung datang sini macam-macam kan, linuk lah apa semua kan, tak makan, tak sedap, tak payah makan, tak payah cakap apa-apa, senang. Ini pergi cerita dengan orang, ini rasa pelik lah apa semua, apa makanan macam ni. Ini masalah. Ini masalah. Boleh jadi apa? Boleh jadi masa dia banyak sangat agaknya, tak tahu nak isi masa dengan perkara apa, maka buat perkara pelik-pelik macam tu. Ini masalah. Jadi penting maknanya kita belajar hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Ini semua adalah berkaitan dengan akhlak, kerana Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak dia utuskan aku, kata Nabi, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak umat lah, bangsa Arab ke bangsa apa pun, nak menyempurnakan akhlak. Akhir zaman ni, sikit lagi, akhir zaman ni makin hujung zaman, makinlah orang makin tidak berakhlak, tidak berperangai yang baik, buat perkara yang pelik-pelik dan suka tunjuk pada orang. Itu zaman sekarang. Dia dah tak rasa malu lagi lah. Hilang rasa malu tu. Hilang rasa malu. Dia tak seperti mana orang dulu-dulu, dia rasa malu kan, nak buat sesuatu sikit rasa malu lah, orang tengok gini kan. Sekarang ni dah tak ada, dah hilang dah rasa malu. Allah Ta'ala dah cabut rasa malu tu, dah tak rasa malu lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara tersebut, jauh daripada anak isteri kita, daripada terjebak dengan perkara tersebut. Mudah-mudahan orang-orang yang terjebak tu kita doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keinsafan, bagi sedaran, kembali ke pakan jalan, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang Maha Kuasa itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Kalau ada salah silap, mohon diberikan teguran, mudah-mudahan dapat dibetulkan pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab, wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.